Dua sebab saya masuk Islam. Sebab yang paling besar, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebab daripada manusia ada dua daripada saya. Pertama sekali, saya suka dengar orang baca Quran. Sebelum masuk Islam, saya suka dengar orang baca Quran. Saya berasal daripada kampung Sungai Chor, Rawang, Hulu, Selangor. Saya budak kampung. Rumah saya tidak jauh daripada masjid. Petang-petang masjid ni akan pasang Al-Quran. Setiap petang dipasang Quran. Jadi rumah kami yang tak jauh daripada masjid, selalulah dengar orang baca Quran. Saya selalu dengar. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, bertahun-tahun saya dengar ayat suci Al-Quran Al-Karim dikumandangkan daripada masjid. Sekiranya ada hari yang Quran tidak dipasang, saya akan mula bertanya, kenapa hari ni tak pasang? Apa pasal tak pasang? Kenapa tak pasang? Timbul keinginan untuk mendengar Al-Quran. Dia terbalik dengan kita hari ini. Hari ini terbalik. Apa yang terbalik, Ustaz? Kalau ada masjid pasang Quran, orang kita dia akan mula bertanya. Tanya apa? Ada orang mati ke? Orang kita sekarang ni Quran dibaca untuk orang mati. Kan salah. Quran itu diturunkan untuk orang yang masih hidup, supaya mati besok Quran itu bermanfaat. Kalau masih hidup Quran tidak dimanfaatkan, tuan-tuan rasa lepas mati Quran itu bermanfaat untuk dia atau tidak? Apanya tidak. Suka dengan Quran. Yang pertama. Yang sebab kedua, saya suka dengar kisah-kisah Nabi. Masa sekolah rendah, sekolah menengah, saya masuk kelas pendidikan Islam, saya suka dengar ustazah cerita kisah-kisah Nabi. Bermula dengan kisah Abraha, bermula dengan kisah Nabi-Nabi Adam, Nabi Zakaria, sampailah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, saya terkesan. Sebab Nabi Ibrahim dia ada kekuatan berhujah yang boleh membuka minda seseorang untuk mengenal kebenaran Islam. Masa di sekolah rendah, saya budak kampung. Dalam kelas saya ada dua orang budak India. Saya dengan seorang lagi budak bernama Murugan. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Bila ustazah masuk, kami akan keluar. Masa darjah 4, kawan saya ni yang duduk sebelah saya, bila dia nampak ustazah masuk, saya keluar, dia pegang saya, dia kata, Rami, kenapa tiap kali ustazah masuk kau keluar? Saya kata, saya keluarlah, ustazah masuk nak mengajar pendidikan Islam. Pendidikan Islam tak ada kena-mengena dengan saya. Kawan saya kata, duduk ajalah dengar. Saya kata, mana boleh. Kalau saya duduk dengar, ustazah nampak, kalau ustazah marah macam mana? Kawan saya jawab balik, kalau ustazah tak marah macam mana? Betul juga. Kenapa tak cuba? Saya pun cuba. Saya duduk dalam kelas, ustazah masuk. Masa tu dia jam 4. Ustazah masuk saja, ketua kelas bangun bagi salam. Assalamualaikum ustazah. Satu kelas bagi salam. Assalamualaikum ustazah. Saya pun bagi salam. Selesai bagi salam, ustazah jawab, Waalaikumsalam murid-murid. Semua duduk ya, duduk. Masa duduk tu, jantung saya duk-dap. Sebab takut kena marah dengan ustazah. Kod ustazah nampak ada budak India kat ujung tu, kod tanya, tapi apa bikin? Susah hati juga tu. Saya diam. Ustazah tengok sampai dekat saya, ustazah pun senyum. Bila ustazah senyum, saya balas senyum lah. Ustazah comel, Ustazah Rohana nama. Ingat lagi, darjah 4 bila punya zaman, masih ingat lagi nama ustazah. Ustazah mengajar, saya dengar je ustazah mengajar. Hari pertama, hari kedua saya suka dah.
masuk kelas pendidikan Islam, yang kawan saya seorang lagi murugan, dia akan keluar. Dia tak masuk, dia takkan duduk, dia akan keluar. Tapi saya duduk, saya dengar. Sampailah doa makan, doa tidur, doa masuk masjid. Doa-doa tu saya dah hafal masa darjah 5. Masa tu nama saya Rawi lagi, saya hafal. Doa jawab azan saya hafal masa darjah 5. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Doa tu saya hafal masa darjah 5. Nama saya Rawi lagi masa tu. Ya. Doa makan, doa tidur semua hafal. Ustazah kata begini, masa tu darjah 5 lah. Masa darjah 5 saya kata, anak-anak sekalian, doa-doa yang kita belajar ni kita mesti baca ya. Contohnya siapa-siapa nak makan mesti baca doa makan. Siapa-siapa tak baca doa makan, itu maksudnya dia tak terima kasih pada Tuhan yang bagi dia makan. Saya mula terfikir, lama dah makan dekat rumah dengan mak saya, tak pernah baca doa. Tak pernah baca doa. So hari tu saya tekad balik nak baca doa. Mak saya hidang makanan. Mak saya hidang makanan, mak makan malam, hidang lah. Saya pun baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mak saya tengok saya, dia kata, apa bikin? Saya kata baca doa lah mak. Dia kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Ini bukan doa kita. Mak, kalau ini bukan doa kita, doa kita mana? Selama ni makan mak tak bagi tahu pun doa kita apa? Mak saya tak nak tengok, dia tengok tempat lain. Dia tengok tempat lain. Saya kata kalau mak tak kasih saya baca doa ni, nanti silap-silap kita tak dapat makan mak. Mulut mak saya kedip-kedip mata dia kata, susah cakap dengan kau ni. Kalau kau nak baca, bacalah, tapi jangan baca kau kuat. Menang saya. Mulai hari tu saya akan baca doa makan, doa tidur, semua saya baca. Mak saya buat tak tahu je.